Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria. Minum ke semua? Kalau belum, jomlah minum sama-sama. Alhamdulillah, sedap. Air premium hot coffee Intri. Jadi terima kasihlah kepada anda semua yang nampaknya masih lagi setia bersama-sama dengan saya, kekal untuk berada bersama-sama dengan saya di channel ini untuk kita berkongsi ilmu melalui slot. Jika tidak pandai menari, jangan salahkan lantai berjongkat-jongkit. Gali pedoman bersama Syed Muhammad Hushairi, yang mana kita masih lagi membicarakan perkara berkaitan bagaimana cara untuk mengenal orang. Perkongsian tips yang keempat, apa yang saya dapat kongsikan kepada anda pada hari ini ialah kita cuba kenal pasti mereka-mereka yang hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam dunia kita ini. Adakah mereka ni seorang yang ikhlas ataupun opportunistik? Okay? Ikhlas ni dia datang dari hati tau. Dia datang daripada hati. Walaupun kita tak nampak dalam diri seseorang tu, kita tak nampak hati dia putih ke, hati dia hitam ke, bersih ke hati dia, kotor ke hati dia. Begitu juga dalam diri kita, kita pun tak nampak keadaan hati kita macam mana. Tapi percayalah, kita dapat merasainya. Kita dapat merasai keikhlasan tersebut daripada cara macam mana? Daripada pemerhatian kita. Kita perhatikan bagaimana perwatakan seseorang tu, bagaimana cara pembawaan dirinya, bagaimana cara pergaulannya dengan orang lain, dengan kita, cara pergaulan kita dengan orang pun macam mana, kan? Jadi kita dapat merasainya. Kita boleh merasai sendiri sama ada seseorang ni ikhlas ataupun opportunistik. Ikhlas ni dalam persahabatan dia tak ada syarat tau. Dia berkawan ataupun dia jadi pasangan seseorang tanpa syarat, tanpa sebab-sebab yang tertentu. Sebab-sebab yang mana lebih menjurus kepada kepentingan dia tak ada. Seseorang ikhlas ni kadang-kadang dia sanggup mengharungi segala pahit getir kehidupan bersama-sama dengan kita. Dia juga menjadi kekuatan kepada kita dalam kita susah, dalam kita kesempitan hidup. Dia menjadi kekuatan kepada kita. Dia membantu kita ketika kita tengah terkapai-kapai, tengah kelemasan. Dia hulurkan tangan untuk bagi kita bernafas kembali. Kadang-kadang seseorang ni dia melakukan sesuatu tanpa pengetahuan kita pun. Maksudnya dia lakukan sesuatu pertolongan tanpa pengetahuan kita pun. Kita tahu-tahu ada insan yang telah membantu kita. Rupanya sahabat kita tadi. Itu maknanya sahabat yang ikhlas lah. Begitu juga dalam berkasih sayang. Kita perlukan pasangan. Seseorang tu perlu dapatkan pasangan yang betul-betul ikhlas lah. Saling menerima, saling melengkapi satu sama lain. Bukan sebab dia menjadi pasangan orang tu kerana orang tu kaya, kerana orang tu mewah, maka dia jadi pasangan orang tu. Maka di situ tiada keikhlasan lah. Di mana satu masa nanti bila orang didatangi kesusahan, ditimpa kesusahan, maka pasangan dia tadi akan tinggalkan dia. Contohnya. Jadi yang ikhlas dia tidak macam tu. Begitu juga dalam perkahwinan, dalam rumah tangga. Seorang isteri dia terima suami dia seadanya. Kerana itulah jodoh yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuknya. Begitu juga suami terima isteri seadanya. Segala kekurangan dia dianggap sebagai kelebihan pada suami. Segala kekurangan suami dianggap kelebihan kepada isteri, saling melengkapi. Sebab tu kadang-kadang bagi seorang isteri yang ikhlas, contoh kadang-kadang dia sendiri tidak pernah mendesak suami dia untuk memenuhi segala kehendak dia. Kadang-kadang dia cuba memahami keadaan suami dia. Suami dia ni dalam keadaan mungkin tak ada duit ke, keuangan yang tak cukup ke, macam mana ke. Kadang-kadang isteri yang baik ni dia selak sendiri ataupun selongkar sendiri beg duit suami dia. Tengok dalam beg duit suami dia tinggal duit kecil je, RM1 ke RM2 contoh kan. Kadang-kadang isteri yang baik ni dia ikhlas dia tadi, dia dalam diam-diam dia masukkan note, mungkin tak kira lah berapa nilai note tersebut ke dalam wallet suami dia. Dan begitu juga suami kadang-kadang tengok isteri ni, mungkin tengok macam pakaian isteri pun dah agak lama tak ada pakaian baru contoh kan, ataupun tidak pernah meraihkan apa-apa isteri dia. Dalam diam-diam dia cuba melakukan perkara tersebut untuk
tujuan mengembirakan isteri dia. Itu antara ciri-ciri orang yang ikhlas, yang mana dia melakukan sesuatu dengan ketulusan hati dia. Dia bukan bersama orang tu untuk kepentingan peribadi dia, untuk menyenangkan dia, contohlah, okey, tanpa memahami keadaan pasangan dia, tanpa memahami keadaan kawan dia. Itu jenis yang ikhlas. Tapi bagi yang jadi opportunistik ni, maksud opportunistik itu sendiri adalah manusia yang bermuka-muka. Hadirnya dia dalam kehidupan kita kerana sebab tertentu sahaja. Sekiranya dia tidak dapat penuhi kehendak dia tu, maka dia akan tinggalkan kita macam tu saja. Saya bagi contoh lah sebagai untuk bagi nampak gambaran tu. Mungkin kita ada kawan masa sekolah dulu, kita ada kawan masa sekolah, lepas tu ataupun mungkin juga kawan sekampung contohnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tapi selama ni tak pernah berhubung pun satu sama lain. Dia tak pernah hubungi kita pun, tak pernah kontak kita pun. Kita lagi lah tak dapat kontak dia, pasal apa, nombor dia mungkin tak ada, kan? Tapi dia dapat kontak kita. Mungkin dia dapat jejak Facebook kita contohnya. Dia dapat kontak nombor kita pada seseorang yang lain ke, akhirnya dia kontak kita, ataupun dia add Facebook kita, request jadi friend. Kita pun boleh tengok pasal kenal dia, kita pun tak ada fikir apa-apa, kita terus accept dia. Rupa-rupanya dia ni kontak kita ataupun request friend dalam Facebook kita, tujuan dia apa? Dia ni ada produk, ada jual produk ataupun menjadi ejen produk-produk tertentu. Jadi dia nak cari customer, nak dapatkan keuntungan dalam bisnes dia. Jadi sebab itulah maka dia mula hubungi kita. Kalau tak sebab tu, tak ada pun dia nak hubungi kita. Itu antara jenis yang opportunistik. Ataupun kali pertama call, selama ni tak pernah call, tak pernah berhubung, tak pernah jumpa, kali pertama dapat call, tuk terus nak pinjam duit. Ada juga jenis macam tu, kan? Telefon je nak pinjam duit. Bila kita tak dapat nak penuhi, mungkin sebab kita sendiri pun tak cukup duit, ataupun kita pun tak berapa nak yakin, kan? Pasal apa tak pernah jumpa, tak pernah berhubung sebelum ni, walaupun kenal, tapi kerana tak pernah berhubung, tiba-tiba waktu nak pinjam duit, mungkin keyakinan tu kurang sikit, maka tak dapat nak penuhi, maka lepas pada tu dia hilang balik. Nampak kan? Lepas tu kan, walaupun hati tu dalam diri seseorang tu kita tak nampak, tapi dari segi cara dia, kita dah boleh nampak sejauh mana keikhlasan dia dengan kita. Jadi kat sini nampak ketara lah yang jenis yang opportunistik. Begitu juga dalam perhubungan, kasih sayang, kan? Dalam bercinta, cinta-cintun, kan? Mungkin seseorang pasangan tu bercinta dengan orang tu sebab tengok orang tu mewah, hidupnya mewah, mungkin duit banyak, ada harta contoh, maka walaupun rupa tak berapa nak handsome pun, tapi pasangan dia tadi nak bercinta dengan orang ni, nak berpasangan dengan orang ni, sebab mungkin lepas ni dia dapat tumpang senang atas kesenangan orang ni. Tapi bila orang ni dah jatuh susah, miskin ke, bankrupt ke, apa ke, maka dia akan tinggalkan orang tu macam tu saja. Dia akan pergi cari orang lain pula yang mana yang boleh memenuhi kehendak dia. Jadi itu antara jenis manusia yang opportunistik. Begitu juga kita boleh nampak jenis manusia yang opportunistik ni dalam politik. Kita tengok orang politik, walaupun mungkin tak semua, tapi segelintirnya ataupun sebilangan kecilnya daripada kelompok orang politik ni, ada yang jenis yang sebegitu, yang jadi opportunistik. Maknanya yang jenis bermuka-muka lah, ada yang perlu bermuka-muka demi untuk jayakan agenda politik dia. Selagi dia tak dapat kerusi yang dipertandingkan, ataupun dia tak dapat tempat di satu-satu kedudukan, maka dia akan terus ibarat macam ni lah, sebelum pilihan raya, kan? Ada YB ni, bakal YB ni datanglah jumpa dengan rakyat jelata, turun padang, pergi rumah ke rumah, bagi sumbangan itu, bagi sumbangan ni, tolong itu, tolong ini dan sebagainya. Tak payah kita tak panggil pun dia datang. Sanggup duduk kat rumah, makan
nasi dengan ikan kering contoh bersama-sama dengan rakyat, menunjuknya prihatinnya dengan kehidupan rakyat. Tapi apa berlaku selepas dia dah menang? Bila dah menang, rakyat langsung dah dia tak jumpa dah. Rakyat nak jumpa dia pun payah. Dulu belum pilihan raya, senang je dia datang jumpa dengan rakyat, dan tak payah appointment apa pun. Tapi bila lepas pada pilihan raya, rakyat nak jumpa punya payah tu. Nak jumpa dia ni, nak kena lalui beberapa lapisan. Itu pun kalau dapat jumpa. Kalau tidak, langsung tak dapat jumpa pun. Itu antara ciri jenis yang opportunistik, bermakna hanya untuk kepentingan tertentu sahaja. Selagi dia tak dapat apa yang dia hajatkan, masa tu dia baiklah. Bila dia dah dapat, masa tu nampak dia punya tembelang. Begitu jugalah dalam kelompok ini kita tak sedar. Orang ni cuma gunakan kita pasal dia tengok mungkin kita ni banyak pengaruh. Jadi dengan harapan bila dia baik dengan kita, maka kita dapat mempengaruhi orang lain untuk menyokong usaha-usaha dia. Contohlah mungkin dia nak bertanding satu-satu jawatan ataupun nak mengambil alih satu-satu position di satu-satu tempat contoh kan. Jadi pengaruh dia tak kuat. Jadi nampak kita ni mungkin ada pengaruh kita tersendiri, maka dia menggunakan kita agar kita boleh mempengaruhi orang lain untuk menyokong dia. Lepas pada tu dia belanja di belakang kita, dia duk untuk mengata kita juga. Tapi kerana untuk benda niat dia tu, maka dia mendatangi kita, berbaik-baiklah dengan kita, bercakap pun mulut manis, ibarat orang kata lembut gigi pada lidah, kan? Tapi hakikatnya Tuhan saja yang tahu. Di belakang dia turut mengutuk mengata kita dan sebagainya. Fitnah itu fitnah ini, condemn kita itu, mengecam kita macam-macam. Jadi itulah bahayanya. Jadi orang yang sebegini. Dan orang sebegini juga kadang-kadang dia tak menghargai pun kita ni. Dia tak menghargai pun, walaupun kita dah beribu kebaikan kita buat sekalipun. Jadi orang yang sebegini, dia tak akan hargai kita pun. Jadi bagaimana kalau orang tak hargai kita? Jawapan dia mudah je, tinggalkan dia. Imam Syafi'i pun ada berkata, jika seseorang tu tidak tertarik denganmu, kecuali kerana terpaksa. Maksudnya jika orang tu dia tak suka dengan kau tapi kerana terpaksa, maka dia suka dengan kau disebabkan mungkin kerana dia nak ambil kesempatan atas diri kita ni. Sebenarnya tak suka kita pun, tapi dia datang kepada kita dan berbaik dengan kita sebab terpaksa, untuk dia ambil kesempatan. Maka kata Imam Syafi'i ialah kau tinggalkan dia. Kau tinggalkan dia dan tak perlu kasihan pun ke atas dia. Tinggalkan dia terus, tak perlu kasihan kepada dia. Kerana kata Imam Syafi'i, kita perlu ada nilai diri kita. Imam Syafi'i cakap macam tu, kan? Tinggalkan dia. Kita dah tahu dah dia ni macam mana, baik dengan kita kerana sebab tertentu saja, maka tinggalkan dia. Tak payah kesian kat dia lagi. Dan orang macam ni juga kena ingat, apabila dia tidak dapat nak mempengaruhi kita, maka dia akan menghasut orang lain untuk membenci kita. Itu tanda hatinya busuk. Orang yang ada tanda hati busuk ni, orang yang hati busuk ni, tanda dia macam itulah. Apabila tak dapat mempengaruhi kita, maka dia akan hasut orang lain supaya tidak suka kita, supaya benci kita dan sebagainya. Jadi itulah antara ciri orang yang ikhlas dan ciri orang yang jenis opportunistik. Jadi kita pilihlah dalam kehidupan kita, kita nak orang yang macam mana. Jadi elakkan kita terima orang yang jenis opportunistik ni. Tinggalkan, kata Imam Syafi'i kata tu, tinggalkan orang yang macam ni. Kita perlu pegang pada orang yang ikhlas dengan kita. Orang yang ikhlas dengan kita, kita hargai dia lah. Batalah kita nak orang hargai kita, kita kena belajar hargai orang dulu. Kadang-kadang kita tak menghargai orang, tapi kita nak orang menghargai kita. Salah tu. Jadi mereka dah ikhlas kita, yang banyak bantu kita, kita jangan lupa jasa dia. Dalam doa kita pun kena kenang mereka sekali. Tak kira lah dalam hubungan persahabatan, dalam hubungan kasih sayang, dalam hubungan kekeluargaan, perlu ada keikhlasan tu. Keikhlasan tu yang mencantikkan perhubungan kita sesama manusia. Jadi rasanya itu saja yang dapat saya kongsikan di sesi pada kali ini untuk perkongsian yang keempat, dan kita akan terus bersama lagi di siri yang lain untuk perkongsian tip-tip yang selanjutnya, bagaimana cara untuk kita mengenal orang. Jadi mohon ampun, mohon maaf, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.